Jarang diorang dapat ikan balik hari kan. Biasanya ikan diorang masuk air batu 2-3 hari baru sampai kat lapak. Macam kita tak, kita tangkap petang, balik pagi tu direct kat sini. Jadi pelanggan kita dah tetap kat sini dah ada. Kita turun, pelanggan tu akan datang. Dia takkan tanya kita barang ni barang bila. Dia takkan tanya sebab pelanggan kita dah biasa dengan kita. Jauh dari keriuhan kota yang kini dibebani masalah harga dan bekalan ayam, pasar pagi ini beroperasi setiap hari menyediakan hasil laut yang segar. Menariknya, peniaga di pasar ini ialah komuniti Seletar, suku kaum orang asli yang mencari rezeki dengan turun ke laut. Johor Bahru, antara daerah di negeri Darul Takzim yang turut mempunyai penempatan orang asli. Difahamkan, ada 8 buah perkampungan orang laut Seletar di daerah ini. Satu daripadanya ialah kampung orang asli di Kuala Masai. Hampir 250 penduduk kaum asli Seletar menetap di sini. Aktiviti harian mereka kini adalah pelbagai, namun majoritinya tetap turun ke laut. Hisham bin Kalan, antara orang laut Seletar yang masih aktif menjaring. Menurut Hisham, memasang jaring untuk menangkap hasil laut menjadi rutin hariannya sejak dia berumur 12 tahun. Untuk keluar ke laut, komuniti ini ada waktunya tersendiri. Mengenal sifat alam adalah sesuatu yang semula jadi bagi dia dan kaumnya. Bergantung kepada pergerakan air, dia akan keluar sama ada pada waktu petang atau tengah malam hingga ke pagi. Destinasi menjaring terletak kira-kira 1 jam dari rumahnya. Di sana dikatakan ada lubuk ikan yang sesuai. Kita turun pagi lah. Pagi dalam pukul 12 lebih 1 kita dah turun lah biasanya. Balik pagi lah. Jadi kalau kita turun awal, banyak tempat lokasinya kita boleh cari tempat. Cari lubuk-lubuk mana-mana kan. Tengok lubuk macam mana. Kalau tempat tu tak sesuai macam tadi kita datang kat sini, kita akan tengok air tu. Air tu macam mana kan. Kalau air tu laju sangat, okey, kita cari tempat lain. Sebab lubuk ni dia tak boleh air laju sangat. Dia kena air slow sikit. Jadi ikan tu dia boleh berkumpul kat bawah tu kan. Kita boleh sapu. Itu kira nasib orang kata lah. Kalau pasang dapat. Ada juga kadang balik kosong pun ada. Dah dapat lebih kita memang suka kan. Kalau tak ada, terpaksalah kan kena terima kan. Jaring yang digunakan Hisham ialah jaring jenis hanyut. Mengenal pasti laluan air adalah penting untuk mendapatkan lokasi strategik untuk melepaskan jaring ini. Meskipun laut itu luas, mendapatkan hasil yang terbaik itu adalah bergantung kepada usaha dan rezeki masing-masing. Semua ada orang. Kadang-kadang kita nak masuk tempat orang kita nak masuk suak tu, ada orang dia akan halau kita keluar. Sebab sepadan dia tak tahu ada cerita macam tu kan. Kalau ikut kita bebas kan. Siapa sampai dulu tu tempat dia, rezeki dia orang kan. Kita macam tu. Kalau macam kat laut ni kan, kita tengok. Okey, contohnya siapa yang pasang dulu, kita akan pindah tempat lain. Kita tak nak jaring tu akan berimpit lah kan. Rezeki ni mana-mana ada kat laut ni kan. Cuma kita kena rajin cek lubuk. Kebiasaannya, jaring hanyut akan dilepaskan tidak kurang dari 20 minit. Ini kerana ia berkemungkinan akan tersasar daripada laluan air. Kawasan berbeza memerlukan jaring dengan saiz mata yang berlainan. Namun bagi Hisham, jumlah jaringnya kini adalah terhad. Kalau bot besar tu lain. Bot besar tu kita boleh asing dengan jaring. Okey, nak cari ikan apa kan. Nak pasang kat lubuk ke, nak pasang kat karang ke. Kita ada saiz. Jadi benda tu kita boleh ada tempat kita letak. Kan? Untuk batu lain untuk bekalan jaring kita letak tempat lain. Macam bot kecil ni memang payah. Kita berapa kita nak duduk macam ni pun tak selesa. Longit tu lebih kuat sangat kan. Kalau kita isi banyak pun tak boleh. Dah mendak sangat. Cuma kita isi semua secukupnya je. Sebab bot ni panjang dah 15 kaki memang tak boleh bawa bekalan banyak lah. Seperti buah dan bunga, ikan juga mempunyai musimnya tersendiri. Dan jika kena pada musim dan bacaan airnya, hasil yang bakal diperolehi ternyata tidak akan menghampakan.
Kalau ada musim, kalau hasil biasa tu dalam 40 kilo, 50 kilo dapat. Itu standard biasalah kan. Tapi tak macam tu selalu lah. Dia ada meningkat. Dia besok dia akan, air besar sikit, ikan tu akan lebih sikit dapat pendapatannya. Tu tadi cakap kan, bila air slow sangat, air kecil, ikan ni dia tak bergerak. Dia akan berhenti, parking kat bawah-bawah karang gitu. Dia tak akan keluar sangat. Bila air laju dia akan keluar, bergerak keluar, kita akan pasang dapat lebih lah. Contoh tadi dapat 40 kilo, kita akan dapat sampai 70 hingga 80 kilo naik ke atas. Spesies ikan tu campur-campur lah. Macam ikan milang, ikan bawal, ikan daun bau, bawal emas. Macam-macam ada kat situ lah. Usai menarik dan menyimpan jaring, Hisham akan bergerak pulang. Setiap hari, Hisham akan balik sebelum jam 7 pagi bagi membolehkan hasil tangkapannya tiba di pasar sebelum jam 8 pagi. Lokasi dan juga air. Menurut Hisham, hasil tangkapan kali ini tidak seberapa kerana air di laut pada ketika itu adalah berada dalam keadaan air kecil dan hasil menjaring adalah tidak menentu. Ini merupakan perkara biasa bagi nelayan seletar kerana hukum alam tidak siapa yang boleh melawan. Pasar pagi orang asli, Bakar Batu, Permas Jaya. Ia adalah tapak yang telah dihaskan kepada orang asli seletar untuk menjual hasil laut mereka. Dari laut terus ke atas meja. Kesegaran setiap hasil tangkapan yang dijual di sini sering menjadi buruan ramai. Dekat pasar air, itulah masalah besar dia. Kalau dekat pasar ais, dekat dia tak ada ais. Itu seronok kat dia lah. Sebab tu akak cari dia. Lepas tu kita simpan lama pun tak ada masalah. Dekat pasar ada masalah jugalah. Macam ikan tu dah keluar warna putih, bila kita goreng kan. Keluar warna putih apa semua. Dia tak apa. Kalau kita goreng 2 minggu pun masih okey lagi. Macam orang dulu kata, kalau putih-putih tu macam dah makan masa lah. Dekat pasar tu dah sampai mungkin dah sebulan punya ke apa ni, kita baru beli. Selain ikan, antara hasil laut yang dijual Hisham di sini ialah kupang. Harga berpatutan serta kupang yang segar setiap hari membuatkan ia menjadi rebutan pelanggan. Memang selalu cari kupang kat sini ke? Tak selalu sangatlah. Kebetulan lah ni air. Kebetulan ini lah. Berapa kilo beli? Pakcik beli 6 kilo. 6 kilo. Banyak beli? Pakcik simpan. Tak perlu nak datang hari-hari. Harga macam mana? Harga insya-Allah boleh. Boleh lah. Murah? Murah. Kalau kat tempat lain pernah beli? Tempat lain ada tapi kadang-kadang kupang dia dalam. Oh. Yang ada dah kopek kulit. Ni dia fresh. Fresh air lah. Antara keunikan pasar ini ialah harganya. Harga diletakkan adalah tidak tetap dan bergantung kepada kesegaran ikan dan tempoh ia dinaikkan ke darat. Kalau dia orang dah biasa beli ikan macam tu, dia dah tahu ikan dia fresh, rasa saya harga tak ada masalah. Sebab dia orang ni nak betul-betul ikan fresh. Kalau kawasan area kita, jarang dapat ikan balik hari kan. Biasanya ikan dia orang masuk air batu 2-3 hari baru sampai kat tapak. Macam kita tak, kita tangkap petang, balik pagi tu direct kat sini. Jadi pelanggan kita dah tetap kat sini dah ada. Kita turun, pelanggan tu akan datang. Dia takkan tanya kita barang ni barang bila. Dia takkan tanya. Sebab pelanggan kita dah biasa dengan kita. Cuma pelanggan baru ni kita kena layan dia. Oh, ikan ni naik macam ni. Daripada petang tu balik pagi direct tu kat sini. Selain kesegaran, grade ikan juga turut memainkan peranan. Pengurangan harga akan berlaku mengikut kesesuaian dan kesegaran ikan. Dia ikut ikan. Dia bukan suka-suka letak harga ni macam ni, tak. Ikan ni ada grade lain. Macam ikan semilang lain, pari lain. Kalau contoh macam ikan semilang, tengoklah kalau mati tu jual 20. Kat sini hidup lagi jual 25, naik RM5 gitu. Kalau besok jual tak habis, turun lagi RM5, tinggal 20. Kalau jual lagi tak habis, turun lagi tinggal 15 gitu. Kita tak harga tu tak maintain terus mati, tak. Pelanggan tahu lah, dia tengok ikan ni bila naik press, dia tahu lah macam mana ikan kan. Dia faham. Sampai ujung-ujung tu, tengoklah kita akan buat lelong lah. Ikan laut ni bila kita jual 2-3 hari ni, kita akan habiskan. Selari tanggungjawab membangunkan serta memajukan kaum orang asli Seletar, Suhaila Isnin, pegawai kemajuan orang asli antara yang sering meninjau rutin mereka.
Media sosial menjadi medium terbaik dalam memasarkan hasil tangkapan laut serta aktiviti pasar kepada orang ramai. Peniaga dekat sini, macam mereka masyarakat orang asli, memang kita ada masukkan dalam Facebook jabatan. So mana-mana orang yang tak tahu lagi pasar kat sini, mereka memang bertanya kawasan ni di mana dan mereka ingin pergi dan mengalami sendiri keadaan dekat sini. Maksudnya kalau harga tu murah, harga yang macam mana, fresh tu yang macam mana, diorang tertanyalah. Dan alhamdulillah memang kat sini mendapat sambutan. Meskipun sambutan amat menggalakkan, mereka masih memerlukan bantuan. Selain peralatan perniagaan, kemudahan dan keselesaan juga penting untuk kehidupan yang lebih baik. Pihak JAKUA mengharapkan adalah bantuan daripada kerajaan negeri dan Majlis Pembandaran untuk mencantikkan lagi kawasan ini daripada segi jalan, tempat berniaga dan juga kemudahan air untuk tempat-tempat berniaga ni tidak berbau lah. Aktiviti meniaga di pasar pagi bermula jam 7.30 hingga jam 10.30 pagi. Selesai aktiviti perniagaan di pasar, mereka akan balik untuk berehat dan mencari hasil tangkapan untuk keesokan harinya. Selain menjaring, aktiviti lain Hisham ialah menternak kupang. Sesudah selesai di pasar, lazimnya dia akan memantau aktiviti pekerja membersihkan kupang. Setiap hari, sebanyak 100 kilo kupang akan dibekalkan ke beberapa tempat selain pasar pagi Bakar Batu untuk diniagakan. Pasar pagi orang laut Bakar Batu. Hasil laut segar, hasil tangkapan orang asli Seletar. Harga jualannya boleh dirunding, kesegaran pula sentiasa dijamin. Meski banyak budaya lama semakin hilang, namun rutin ke laut masih menjadi amalan demi kelangsungan hidup pada zaman yang kian mencabar.